Roma bab 1. Daripada Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dipilih khas untuk menyebarkan Injil daripada Allah. Injil ini telah dijanjikannya dahulu melalui nabi-nabinya, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, yaitu tentang anaknya. Sebagai manusia dia telah dilahirkan daripada keturunan Daud. Namun dengan Roh Kudus, dia telah diistiharkan melalui kuasa yang besar sebagai anak Allah, yaitu dengan kebangkitannya daripada kematian. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus dan demi namanya, kami diberi kasih kurnia dan jawatan rasul untuk menyeru manusia daripada segala suku bangsa supaya taat dalam iman kepadanya. Kamu juga termasuk dalam golongan itu, kerana Allah telah memanggilmu menjadi milik Yesus Kristus. Aku menulis kepada kamu sekalian di Roma, yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil menjadi orang saleh. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberimu kasih kurnia dan damai sejahtera. Pertama sekali, aku bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus kerana kamu sekalian, disebabkan seluruh dunia memperkatakan imanmu. Allah, yang kusembah sepenuh hati dalam penyebaran Injil anaknya, menjadi saksiku bahwa aku sentiasa mengingatimu. Dalam doaku dan memohon semoga dengan izin Allah, aku dapat mengunjungimu. Aku sungguh ingin berjumpa dengan kamu untuk menyampaikan sesuatu pemberian rohani bagi menguatkanmu. Maksudku, supaya kita saling meneguhkan semangat. Aku mendapat keteguhan daripada imanmu dan kamu daripada imanku. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aku telah merancang berkali-kali untuk mengunjungimu. Namun hingga kini ada sahaja aral melintang. Aku ingin agar pelayananku dalam kalanganmu membuahkan hasil seperti dalam kalangan bangsa asing yang lain. Aku memikul kewajiban terhadap orang Yunani dan yang bukan orang Yunani, yang bertamadun dan yang tidak bertamadun, yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Inilah sebabnya aku amat ingin dan bersedia menyampaikan Injil dalam kalanganmu yang di Roma juga. Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, kerana Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Kerana di dalamnya perbenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Orang benar akan hidup dengan iman. Kemurkaan Allah ternyata dari syurga terhadap segala kefasikan dan kedurjanaan yang dilakukan oleh manusia yang menyembunyikan kebenaran dengan kedurjanaan. Kerana segala yang mungkin diketahui oleh manusia tentang Allah telah nyata bagi mereka. Allah sendiri telah menyatakannya kepada mereka. Sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, semuanya jelas ternyata serta difahami melalui segala ciptaannya. Oleh itu, mereka tidak dapat berdalih lagi. Walaupun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya mereka memikirkan yang sia-sia dan hati mereka yang tolol diliputi kegelapan. Mereka mengaku diri bijaksana, tetapi sebenarnya mereka tolol. Mereka berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal abadi, lalu menyembah patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, burung, haiwan berkaki 4, dan binatang yang menjalar. Oleh itu, Allah membiarkan mereka menurut keinginan hati mereka melakukan pelbagai noda, maka mereka mencemari tubuh sesama sendiri. Mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada kebenaran Allah serta memuja dan menyembah makhluk ciptaan, dan bukan pencipta yang patut dipuji selama-lamanya. Amin. Itulah sebabnya Allah membiarkan mereka didorong hawa nafsu yang keji. Kaum wanita mereka pun berpaling daripada yang tabi'i kepada yang di luar tabi'i. Demikian juga kaum lelaki. Mereka berpaling daripada hubungan tabi'i dengan wanita dan dibakar nafsu keberahian terhadap sama sejenis. Lelaki dengan lelaki melakukan perkara yang aib, lalu menerima dalam diri mereka hukuman yang setimpal. Oleh sebab mereka enggan mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka dikuasai fikiran yang hina,
sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Mereka dipenuhi segala kemungkaran, kedurjanaan, ketamakan dan kecabulan. Mereka diselubungi hasad dengki, pembunuhan, persengketaan, penipuan dan niat durjana. Mereka pengumpat, penyebar fitnah, pembenci Allah, biadab, angkuh, bercakap besar, pereka perkara durjana, ingkar kepada ibu bapa, tidak tahu membezakan buruk dan baik, tidak boleh dipercayai, tidak mengasihi, tidak berhati perut, tidak mempunyai belas kasihan. Mereka mengetahui hukum Allah yang adil, yaitu sesiapa yang melakukan perkara demikian wajar dihukum mati. Namun demikian, mereka bukan sahaja melakukannya, malah juga menyokong orang lain yang mengamalkannya. Roma bab 2. Oleh itu, kamu tidak boleh berdalih, hai manusia, walau siapapun kamu, apabila kamu menghakimi orang. Pada waktu kamu hakimi orang lain, kamu juga menjatuhkan hukuman kepada dirimu sendiri, karena kamu yang menghakimi juga melakukan perkara yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berdasarkan kebenaran dan dijatuhkan ke atas mereka yang mengamalkan perkara demikian. Wahai manusia, apabila kamu menghakimi orang yang mengamalkan perkara demikian, sedangkan kamu sendiri melakukannya juga, adakah kamu sangka kamu akan terlepas daripada hukuman Allah? Atau adakah kamu memperkecil kebaikan, kemurahan serta kesabaran Allah yang amat besar, dan tidak tahu bahwa kebaikan Allah membawamu ke pintu taubat? Dengan hati batumu yang tidak bertaubat, kamu mengumpul musibah kemurkaan Allah yang akan menimpamu pada hari kemurkaan, dan ternyatanya hukuman Allah yang adil. Allah akan membalas kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Bagi mereka yang terus berbuat baik dengan sabar, demi mendapatkan kemuliaan, kehormatan dan keabadian, Dia akan memberikan hidup yang kekal. Manakala bagi mereka yang mementingkan diri dan tidak taat akan kebenaran tetapi menjunjung kedurjanaan, maka kemarahan dan kemurkaan Allah akan menimpa mereka. Kesusahan dan kesengsaraan akan menimpa diri setiap orang yang melakukan kedurjanaan, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan kesejahteraan akan dicurahkan kepada setiap orang yang berbuat baik, mula-mula orang Yahudi, kemudian orang Yunani juga. Allah tidak menghakimi berat sebelah. Sekalian yang telah melakukan dosa tanpa mengenal hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Sekalian yang melakukan dosa sedangkan mereka mengenal hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Sebabnya orang yang benar di mata Allah bukanlah mereka yang mendengar hukum Taurat, tetapi mereka yang mengamalkan ajarannya. Apabila orang bukan orang Israel yang tidak mempunyai hukum Taurat, secara tabii melakukan perkara-perkara yang terkandung dalam hukum Taurat, maka mereka ini adalah hukum bagi diri mereka sendiri. Hukum itu tersurat dalam hati mereka, dan hati nurani mereka juga naik saksi. Pikiran mereka menuduh atau membela mereka. Pada hari Allah menghakimi segala rahasia manusia melalui Kristus Yesus, menurut Injil yang kuberitakan. Kamu memanggil dirimu orang Yahudi dan bergantung kepada hukum Taurat serta berbangga kerana hubunganmu dengan Allah. Kamu mengetahui kehendaknya dan menyokong segala yang baik kerana kamu telah diajarkan hukum Taurat. Kamu yakin bahwa kamulah yang memimpin orang buta, yang menerangi orang dalam kegelapan, yang mengajar orang bodoh, yang mengasuh anak kecil, kerana kamu mempunyai garis-garis ilmu dan kebenaran dalam hukum Taurat. Dengan demikian, kamu yang mengajar orang lain, tidakkah kamu mengajar diri sendiri? Kamu yang berkhutbah melarang orang mencuri, adakah kamu sendiri mencuri? Kamu yang berkata, jangan berzina, adakah kamu melakukan zina? Kamu yang membenci berhala, adakah kamu merompak tempat ibadat? Kamu yang berbangga dengan hukum Taurat, adakah kamu menghina Allah dengan melanggar hukum itu? Nama Allah dikufuri dalam kalangan bangsa asing akibat perbuatanmu. Demikianlah yang telah tersurat. Persunatan memang bermanfaat jika kamu taat akan hukum Taurat, tetapi sekiranya kamu melanggar hukum Taurat, batallah persunatan itu.
Oleh yang demikian, jika seorang yang tidak bersunat mengamalkan perkara-perkara yang baik dalam hukum Taurat, tidakkah dia dikira sebagai telah bersunat? Jika orang tidak bersunat mematuhi hukum Taurat, tidakkah dia menghakimi kamu? Karena walaupun kamu mempunyai hukum bertulis dan persunatan, namun kamu melanggar hukum itu. Seseorang dikira Yahudi bukanlah berasaskan keadaan lahiriah, dan persunatan bukanlah bergantung pada keadaan jasmani. Seseorang dikira orang Yahudi berasaskan keadaan batiniah, dan persunatan adalah dalam hati dan bersifat rohani, bukan mengikut hukum yang tersurat dalam Taurat. Orang sedemikian mendapat pujian, bukan daripada manusia, tetapi daripada Allah. Roma bab 3. Oleh itu, apakah kelebihan seorang Yahudi dan apakah manfaat persunatan? Sungguh banyak dalam segala hal, terutamanya karena firman Allah dipercayakan kepada mereka. Jika sesetengah mereka tidak beriman, adakah ini menjadikan kesetiaan Allah tidak berkesan? Sama sekali tidak. Allah tetap benar biarpun setiap manusia itu pembohong. Sebagaimana tersurat, supaya engkau didapati benar dalam kata-katamu, dan akan menang apabila engkau dihakimi. tetapi jika kemungkaran kita menunjukkan perbenaran Allah, apa yang harus kita katakan? Adakah Allah tidak adil menimpakan kemurkaannya? Aku bercakap sebagai seorang manusia. Sama sekali tidak. Kerana jika demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Jika kebenaran Allah bertambah karena aku mendustai kemuliaannya, mengapa aku tetap dihakimi sebagai orang berdosa? Dan mengapa tidak dikatakan, mari kita berbuat jahat supaya hasilnya baik? Demikian orang memfitnahkan kita berkata, dan sesetengahnya menegaskan bahwa kita berkata begitu. Hukuman atas mereka itu memang wajar. Jadi bagaimana? Adakah kita lebih baik daripada mereka? Tidak sekali-kali. Kerana dahulu kita telah mengatakan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, semuanya berada di bawah kuasa dosa. Sebagaimana tersurat, Tiada yang benar, seorang pun tidak. Tiada yang mengerti, tiada yang mencari Allah. Semuanya telah berpaling, semuanya tidak berguna. Tiada yang berbuat baik, tiada seorang pun. Kerongkong mereka seperti kubur terbuka, tipu daya mengalir dari lidah mereka, dan racun ular kapak berbisa di bawah bibir mereka. Mulut mereka penuh sumpah serana dan kepahitan. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Kemusnahan dan kesengsaraan mereka timbulkan merata-rata. Sedangkan jalan damai tidak dikenal mereka. Rasa takut terhadap Allah tiada dalam jiwa mereka. kita tahu bahwa segala yang tersurat dalam Taurat adalah bagi mereka yang hidup di bawah Taurat. Oleh itu, tiada siapapun dapat berdalih dan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Allah. Oleh itu, tiada siapapun akan diperbenar di mata Allah kerana mengamalkan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Taurat hanya menyedarkan manusia bahwa mereka berdosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, perbenaran Allah telah dinyatakan. Hukum Taurat dan para nabi telah memberikan kesaksian tentang hal itu. Perbenaran Allah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapapun. Kerana semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Namun demikian, dengan kasih kurnia Allah yang dikurniakannya dengan rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Allah menjadikan Yesus korban pendamaian supaya dengan kematiannya, dosa orang yang beriman kepadanya diampunkan. Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilannya, kerana pada masa silam, Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum mereka. Tetapi sekarang dia bertindak terhadap dosa untuk menyatakan keadilannya. Allah menunjukkan bahawa dia benar dan memperbenar semua mereka yang beriman kepada Yesus. Dengan demikian, apakah yang dapat dibanggakan? Tidak ada sama sekali. Adakah melalui ketaatan akan hukum Taurat? Tidak, tetapi melalui iman. Kerana kami yakin bahawa manusia diperbenar atas iman kepada Yesus Kristus
bukan karena dia mengamalkan apa yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Atau adakah Allah itu Tuhan orang Yahudi sahaja? Pasti tidak. Dia Tuhan bangsa-bangsa lain juga. Allah itu Esa. Dia memperbenar orang yang bersunat melalui iman mereka. Demikian juga dia memperbenar orang yang tidak bersunat melalui iman mereka. Maka adakah kita memasukkan hukum Taurat dengan iman? Sama sekali tidak, malah kita menegakkan Taurat. Roma bab 4. Oleh yang demikian, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, nenek moyang jasmania kita? Jika Abraham telah diperbenar karena kerja amalnya, dapatlah dia berbangga tetapi bukan di mata Allah. Apakah yang tersurat dalam kitab suci? Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan baginya sebagai perbenaran. Bagi seseorang yang membuat kerja, gajinya tidak dikira sebagai anugerah tetapi sebagai haknya. Sebaliknya, bagi seseorang yang tidak membuat kerja amal, tetapi percaya kepada Allah yang telah memperbenar orang yang mungkar, imannya diperhitungkan sebagai perbenaran. Demikianlah Daud berkata tentang berkat ke atas orang yang diperbenar Allah tanpa mengira kerja amalnya. Kata Daud, Diberkatilah orang yang diampuni kemungkarannya dan yang dihapuskan dosa-dosanya. Diberkatilah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. maka adakah berkat ini untuk orang yang bersunat atau untuk orang yang tidak bersunat juga? Karena kita berkata, iman Abraham diperhitungkan baginya sebagai perbenaran. Jadi, bagaimana iman itu diterima? Semasa dia sudah bersunat atau sebelum bersunat? Bukan semasa dia sudah bersunat, tetapi ketika dia belum bersunat. Lalu dia menerima tanda persunatan, materai perbenaran yang didapatinya melalui iman, semasa dia masih belum bersunat. Dengan demikian, dia menjadi bapa kepada semua orang yang beriman tanpa bersunat, supaya perbenaran juga diperhitungkan kepada mereka. Dan dia juga menjadi bapa kepada orang bersunat yang bukan sahaja bersunat, tetapi juga mengikut jejak langkah moyang bangsa kita, Abraham yang beriman sebelum dia bersunat. Kerana janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa mereka akan menjadi waris dunia ini bukanlah melalui hukum Taurat, tetapi melalui perbenaran yang diperoleh dengan iman. Kerana jika orang yang mengamalkan hukum Taurat menjadi waris, maka iman tidak bernilai dan janji itu mansuh. Kerana hukum Taurat membawa kemurkaan Allah dan tanpa hukum Taurat tiadalah kemungkaran. Oleh yang demikian, janji itu melalui iman, supaya datangnya melalui kasih kurnia dan dapat dipastikan bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya yang mengamalkan hukum Taurat, tetapi juga yang mempunyai iman Abraham, bapa kepada kita semua. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, Aku telah menjadikanmu bapa kepada beberapa banyak bangsa. Abraham bapa kita di mata Allah. Dia beriman kepada Allah yang memberikan nyawa kepada yang mati dan menyeru yang tidak wujud menjadi wujud. Meski bagaikan tiada harapan, Abraham berharap dan beriman, maka dia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa sebagaimana yang telah dikatakan kepadanya. Demikian jugalah keturunanmu kelak. Tanpa terjejas imannya, dia menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya samalah seperti sudah mati, kerana dia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan rahim Sarah juga sudah mati. Namun demikian, Abraham tidak digugat kesangsian terhadap janji Allah, tetapi telah diteguhkan lagi dalam imannya, lalu memuliakan Allah. Dia yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikannya. Maka, imannya itu diperhitungkan baginya sebagai perbenaran. Kata-kata diperhitungkan baginya telah tersurat bukan untuknya sahaja, tetapi juga untuk kita. Allah akan menerima kita sebagai orang yang benar. Kita yang beriman terhadap Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian. Dia telah diserahkan kepada kematian kerana dosa kita dan dibangkitkan semula kepada kehidupan untuk pembenaran kita. Roma bab 5. Oleh yang demikian, kerana kita telah diperbenar melalui iman,
Kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melaluinya, kita telah mencapai dengan iman kasih kurnia yang meliputi kita sekarang. Dan kita bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Allah. Bukan itu sahaja, tetapi kita juga bersukacita dengan penderitaan kita, kerana kita tahu bahwa penderitaan membina ketabahan. Ketabahan membina budi pekerti, dan budi pekerti membina harapan. Dan harapan tidak mengecewakan kita, kerana Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikurniakannya kepada kita. Lihatlah, tepat pada masanya, ketika kita masih tidak berdaya, Kristus telah mati untuk orang yang fasik. Jarang sekali seseorang mahu mati untuk orang yang benar, meski untuk orang yang baik mungkin ada yang sanggup mati. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Oleh sebab sekarang kita telah diperbenar dengan darah-Nya, lebih-lebih lagilah kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allah melaluinya. Kerana jika semasa kita seteru Allah, kita telah didamaikan dengannya melalui kematian anaknya, lebih-lebih lagilah setelah didamaikan, kita akan diselamatkan melalui kehidupannya. Bukan ini sahaja, tetapi kita juga bersukacita dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang melaluinya kita telah menerima pendamaian. Oleh itu, sebagaimana dosa memasuki dunia ini melalui seorang manusia, dan dengan demikian kematian menimpa semua manusia, kerana semuanya berdosa. Kerana sebelum hukum diberikan, dosa sudah ada di dunia. Tetapi dosa tidak diperhitungkan apabila hukum tidak ada. Namun demikian, kematian telah bertahta dari zaman Adam hinggalah zaman Musa, dan merajai semua orang termasuklah yang tidak melakukan pelanggaran, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Adam, yang merupakan gambaran Dia yang akan datang. Tetapi pemberian tidaklah seperti pelanggaran. Kerana jika ramai manusia mati akibat pelanggaran seorang manusia, lebih-lebih lagilah kasih kurnia Allah dan pemberian melalui kasih kurnia seorang manusia, Yesus Kristus, melimpahi manusia yang banyak. Demikian juga, pemberian Allah tidaklah seperti dosa seseorang manusia. Penghakiman datang selepas satu dosa dan membawa hukuman, tetapi pemberian itu datang selepas beberapa banyak pelanggaran yang membawa pembenaran. Kerana jika dengan dosa seorang manusia, kematian telah bertata melalui seorang manusia itu, maka lebih-lebih lagilah orang yang menerima peruntukan kasih kurnia dan pemberian perbenaran yang melimpah-limpah akan bertata dalam kehidupan melalui seorang manusia, Yesus Kristus. Oleh yang demikian, sebagaimana satu pelanggaran itu membawa hukuman bagi semua manusia, maka satu perbuatan benar membawa pembenaran yang memberikan kehidupan bagi semua manusia. Kerana sebagaimana melalui pelanggaran oleh seorang manusia, ramai telah menjadi orang berdosa, maka melalui ketaatan seorang manusia, ramai akan diperbenar. Hukum Taurat telah diadakan supaya pelanggaran bertambah. Tetapi dengan bertambahnya dosa, semakin bertambahlah kasih kurnia. Oleh itu, sebagaimana dosa telah bertahta dalam kematian, maka kasih kurnia akan bertahta melalui perbenaran untuk membawakan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma bab 6. Oleh yang demikian, apa akan kita katakan? Patutkah kita terus melakukan dosa supaya kasih kurnia bertambah? Sama sekali tidak. Kita telah mati kepada dosa. Betapa mungkin kita terus hidup dalamnya? Atau tidakkah kamu tahu bahwa kita semua yang dibaptiskan dalam Kristus Yesus telah dibaptiskan ke dalam kematian-Nya? Melalui baptisan itu, kita dikuburkan dengan Dia dan ikut mati bersamanya. Demikian juga, sebagaimana Kristus dibangkitkan daripada kematian, melalui kemuliaan Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru. Jika kita telah disatukan dengan Kristus kerana kita turut mati bersamanya, maka tentulah kita akan disatukan juga dengannya dalam kebangkitan semulanya. Kerana kita tahu bahwa diri kita yang dahulu telah disalib bersamanya, supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan, dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa.
Karena sesiapa yang telah mati, dia dibebaskan daripada dosa. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengannya juga. Karena kita tahu bahwa oleh sebab Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, dia tidak mungkin mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Dengan kematiannya, dia telah mati kepada dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dengan kehidupannya, dia hidup kepada Allah. Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa, tetapi hidup kepada Allah dalam Kristus Yesus. Oleh itu, jangan biarkan dosa bertahta dalam tubuhmu yang fana, sehingga kamu menurut kemahuannya yang durjana. Janganlah persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada dosa sebagai alat-alat kedurjanaan. Sebaliknya, persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada kehidupan, dan persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepadanya sebagai alat-alat perbenaran. Kerana dosa tidak akan menjadi tuanmu, disebabkan kamu bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia. Jadi bagaimana? Patutkah kita melakukan dosa kerana kita bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia? Sama sekali tidak. Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu mempersembahkan dirimu kepada seseorang dan mentaatinya sebagai hamba, maka kamu menjadi hamba kepada orang yang kamu taati. Sama ada kamu hamba kepada dosa yang membawa kepada kematian, atau kamu hamba kepada ketaatan yang membawa kepada perbenaran. Tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhamba oleh dosa, tetapi kini kamu telah taat sepenuh hati akan bentuk ajaran yang telah diamanahkan kepadamu. Kamu telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba kepada perbenaran. Aku menyampaikan perkara ini melalui istilah kehidupan manusia kerana kamu lemah dalam diri tabiimu. Sebagaimana dahulu, kamu telah mempersembahkan bahagian-bahagian tubuhmu sebagai hamba kepada kekejian dan kedurjanaan yang sentiasa meningkat, maka sekarang kamu hendaklah mempersembahkan dirimu sebagai hamba kepada perbenaran yang membawa kepada penyucian. Sewaktu kamu diperhamba dosa dahulu, kamu tidaklah dikuasai oleh kawalan perbenaran. Tetapi apakah manfaat yang kamu dapati daripada perkara-perkara yang kini membuatmu berasa malu? Perkara-perkara itu membawa kematian. Kini kamu telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah. Manfaat yang kamu dapati membawa kepada kesucian dan hasilnya ialah kehidupan kekal. Kerana ganjaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma bab 7. Tidakkah kamu tahu, saudara-saudaraku, kerana aku sedang berkata-kata kepada orang yang mengetahui hukum Taurat, bahwa hukum itu berkuasa atas seseorang hanya selagi dia masih hidup? Misalnya, menurut hukum, seorang perempuan yang berkawin terikat kepada suaminya hanya selagi suaminya itu masih hidup. Tetapi jika suaminya mati, perempuan itu dibebaskan daripada hukum perkahwinan. Oleh itu, jika dia berkawin dengan lelaki lain ketika suaminya masih hidup, perempuan itu dipanggil penzina. Tetapi jika suaminya mati, perempuan itu bebas daripada hukum tersebut, dan bukanlah penzina sekiranya dia berkahwin dengan lelaki lain. Oleh itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati kepada hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik kepada yang lain, yaitu kepada Dia yang telah dibangkitkan daripada kematian. Dan dengan demikian, kita dapat menghasilkan buah kepada Allah. Kerana dahulu ketika kita dikawal oleh sifat tabi'i yang berdosa, hawa nafsu berdosa yang ditimbulkan oleh hukum telah bekerja dalam tubuh kita, sehingga kita menghasilkan buah untuk kematian. Tetapi sekarang kita telah mati kepada apa yang membelenggu kita dahulu, maka kita telah dibebaskan daripada hukum untuk berhikmat dalam cara baru roh, tidak lagi dalam cara lama yang berasaskan peraturan bersurat. Jadi, apakah yang akan kita katakan? Adakah hukum itu dosa? Sama sekali tidak. Memang aku tidak mungkin tahu apa itu dosa kecuali melalui hukum.
Karena aku tidak mungkin tahu apa sebenarnya keinginan jahat jika hukum tidak mengatakan. Jangan ingini milik orang. Tetapi dosa telah merebut peluang yang diberikan oleh perintah itu, lalu menimbulkan dalam diriku segala jenis keinginan jahat. Karena tanpa hukum, dosa tidak wujud. Satu masa dahulu, aku hidup tanpa hukum. Tetapi apabila datang perintah itu, hiduplah dosa dan matilah aku. Aku mendapati bahwa perintah yang dimaksudkan membawa kehidupan itu telah membawa kematian. Karena dosa telah merebut peluang yang diberikan oleh perintah itu lalu memperdayaku, dan melalui perintah itu telah menjerumuskanku ke dalam kematian. Jadi, hukum itu suci, dan perintah itu suci, benar serta baik. Maka adakah sesuatu yang baik itu menjadi kematian kepadaku? Sama sekali tidak. Tetapi supaya dosa dikenal sebagai dosa, dosa telah menimbulkan kematian dalam diriku melalui sesuatu yang baik. Dengan demikian, melalui perintah itu, dosa dapat menjadi dosa sepenuhnya. Kita tahu bahwa hukum bersifat rohani, tetapi aku tidak bersifat rohani. Aku telah dijual sebagai hamba kepada dosa. Aku tidak mengerti apa yang kulakukan. Apa yang kukehendaki, tidak kulakukan. Sebaliknya, aku melakukan apa yang kubenci. Dan jika aku melakukan apa yang tidak mahu kulakukan, aku setuju bahwa hukum itu baik. Nyatalah bahwa bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup dalam diriku. Aku tahu bahwa tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup diriku, yaitu dalam sifat tabiiku yang berdosa. Karena aku hendak melakukan apa yang baik, tetapi aku tidak mampu melaksanakannya. Karena yang kulakukan bukanlah kebaikan yang hendak kulakukan. Tidak, kejahatan yang tidak hendak kulakukan, itulah yang kulakukan terus-menerus. Jika aku melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan, bukanlah lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang hidup dalam dirikulah yang melakukan. Oleh itu, aku mendapati hukum ini berlangsung. Apabila aku hendak melakukan kebaikan, kejahatan bertapak di sisiku. Karena dalam jiwaku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi aku melihat hukum lain bertindak dalam anggota-anggota tubuhku, memerangi hukum jiwaku, dan membuat aku terpenjara dalam hukum dosa yang bertindak dalam anggota-anggota tubuhku. Alangkah sengsaranya aku. Siapa yang akan menyelamatkanku daripada tubuh kematian ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh itu, dalam jiwaku aku mengabdi kepada hukum Allah, tetapi dalam sifat tabii yang berdosa, aku mengabdi kepada hukum dosa. Roma bab 8. Dengan demikian, sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Karena melalui Kristus Yesus, hukum roh kehidupan telah membebaskanku daripada hukum dosa dan kematian. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Taurat kerana lemahnya tabii manusia, telah dilakukan oleh Allah dengan menghantar anaknya dalam bentuk manusia berdosa untuk menjadi persembahan menebus dosa. Dengan demikian, Dia menghukum dosa dalam diri manusia berdosa. Allah berbuat demikian supaya kita dapat menunaikan kehendak-kehendak hukum dalam diri kita dengan sepenuhnya, mengikut kehendak roh dan bukan mengikut kehendak sifat tabii. Bagi orang yang hidup menurut sifat tabii yang berdosa, pikirannya tertumpu kepada apa yang diingini oleh sifat tabii itu. Tetapi bagi orang yang hidup menurut roh, jiwanya tertumpu kepada apa yang diingini oleh roh. Pikiran yang dikuasai oleh sifat tabii yang berdosa adalah kematian. Tetapi pikiran yang dikuasai oleh roh adalah kehidupan dan kesejahteraan. Pikiran sifat tabii yang berdosa memusuhi Allah, karena pikiran demikian tidak tunduk kepada hukum Allah dan tidak dapat berbuat demikian. Orang yang dikawal oleh sifat tabii yang berdosa tidak berupaya mendapat keridaan Allah. Tetapi kamu dikawal bukan oleh sifat tabii yang berdosa, tetapi oleh roh, jika roh Allah hidup dalam dirimu. Dan jika seseorang tidak ada roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus.
Sebaliknya jika Kristus ada dalam dirimu, tubuhmu mati karena dosa, namun rohmu hidup karena perbenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus daripada kematian hidup dalam dirimu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus daripada kematian akan juga memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana melalui rohnya yang hidup dalam dirimu. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita ada kewajiban tetapi bukan terhadap sifat tabii yang berdosa dan hidup menurut sifat tabii itu. Karena jika kamu hidup menurut sifat tabii yang berdosa, kamu akan mati. Tetapi jika dengan roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan salah tubuhmu, kamu akan hidup. Karena orang yang dipimpin oleh roh Allah, ialah anak-anak Allah. Karena kamu bukanlah menerima roh yang menyebabkan kamu diperhamba lagi oleh ketakutan, tetapi telah menerima roh yang menjadikanmu anak Allah. Dan dengannya kita berseru, Aba, Bapa. Roh itu sendiri memberikan kesaksian dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Jika kita anak, maka kita waris-waris Allah, waris bersama dengan Kristus. Jika kita benar-benar berkongsi penderitaannya, supaya dapat berkongsi kemuliaannya kelak. Aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerlakan anak-anaknya. Karena seluruh ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan, bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya dengan harapan bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan dan dibawa ke dalam kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah. Kita tahu bahwa sampai ke saat ini seluruh ciptaan mengerang bagaikan sakit melahirkan anak. Lebih daripada itu, kita sendiri yang mendapat buah pertama roh Allah turut mengerang dalam batin sambil menanti-nantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Melalui harapan ini, kita telah diselamatkan. Tetapi harapan yang dilihat bukanlah harapan. Siapa yang mengharapkan apa yang sudah ada padanya? Sebaliknya, jika kita mengharapkan apa yang belum ada pada kita, maka kita menantikannya dengan sabar. Demikian jugalah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Dan Dia yang menyoroti hati kita tahu akan pikiran Roh, karena Roh berdoa syafaat bagi pihak orang yang saleh menurut kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Karena dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Maka anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya. Orang yang dipanggilnya itu diperbenarnya. Orang yang diperbenarnya itu dipermulianya pula. Jadi, apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah Dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela? Siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Siapakah yang dapat mempersalah kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan, atau kesusahan, atau penganiayaan, atau kebuluran, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, Karenamu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. tidak. Dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Karena aku yakin bahwa kematian mahupun kehidupan, para malaikat mahupun para pemerintah, masa kini mahupun masa depan, baik kuasa apapun,
ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma bab 9. Aku berkata benar dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hati nuraniku mengesahkannya dalam Roh Kudus. Aku teramat sedih dan gundah dalam hatiku, kerana aku rela terkutuk dan terpisah daripada Kristus untuk kepentingan saudara-saudara sebangsaku. Mereka itu orang Israel. Untuk mereka pengangkatan sebagai anak Allah, untuk mereka kemuliaan ilahi, perjanjian-perjanjian, penerimaan hukum, ibadat di bait suci, dan janji-janji. Mereka ialah keturunan nenek moyang yang termasyhur. Bahkan dari antara mereka jugalah Kristus lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Ini tidaklah berarti firman Allah telah gagal, kerana bukan semua keturunan Israel itu diterima sebagai Israel. Juga bukan semua keturunan Abraham diterima sebagai anak-anak Abraham. Sebaliknya, Melalui Ishak, benih keturunanmu akan dipanggil. ini berarti anak-anak Allah bukanlah keturunan tabii Abraham, tetapi anak-anak janji Allah. Kerana demikianlah kata-kata janji itu. Pada masa yang ditetapkan, aku akan kembali, dan Sarah akan mendapat seorang anak lelaki. Bukan itu sahaja, malah kedua-dua anak lelaki Ribka mempunyai bapa yang sama, yaitu Ishak, bapa kita. Namun demikian, sebelum anak kembar itu dilahirkan dan sempat berbuat baik atau jahat, untuk menegakkan kehendak Allah dalam pemilihan, bukan dengan kerja amal, tetapi dengan Dia yang memanggil, Ribka telah diberitahu, Yang tua akan melayan yang muda. sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Yakub kukasihi, tetapi Esau kubenci. Jadi, apa yang akan kita katakan? Adakah Allah tidak adil? Sama sekali tidak, kerana Dia telah berkata kepada Musa, Aku akan mengasihani sesiapa yang kukasihani, dan aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang kubelas kasihi. oleh itu, hal demikian bergantung bukan kepada keinginan atau usaha manusia, tetapi kepada belas kasihan Allah. Kerana kitab suci berkata kepada Firaun, Aku telah mengangkatmu untuk tujuan ini, yaitu menunjukkan kekuasaanku melaluimu, dan supaya namaku termasyhur di seluruh bumi. Dengan demikian, Allah mengasihani sesiapa yang hendak dikasihaninya, dan mengeraskan hati sesiapa yang hendak dikeraskannya hati. Seorang daripadamu akan berkata kepadaku, Kalau begitu, mengapa masih menyalahkan kita? Kerana siapa yang dapat menentang kehendaknya? Tetapi siapakah engkau, hai manusia? Maka engkau menghujahi Allah? Adakah ciptaan berkata kepada penciptanya, Mengapa kau buat aku begini? Tidakkah tukang tembikar berhak membuat daripada segumpal tanah liat yang sama beberapa bekas tembikar untuk tujuan mulia dan yang lain untuk kegunaan biasa? Bagaimana jika Allah untuk menunjukkan kemurkaannya dan menyatakan kekuasaannya, setelah begitu bersabar terhadap orang yang dimurkainya, membuat persediaan untuk membinasakan? Bagaimana jika Dia berbuat demikian untuk memperlihatkan betapa besar kemuliaannya kepada orang yang menjadi tumpuan belas kasihannya yang telah disediakannya terlebih dahulu untuk kemuliaan? Justru kita yang telah dipanggilnya bukan hanya daripada kalangan orang Yahudi, tetapi juga daripada kalangan bangsa asing. Sebagaimana telah disampaikannya melalui Hosea, Aku akan memanggil mereka umatku, sedangkan mereka bukan umatku. Dan aku akan memanggil dia orang yang kukasihi, sedangkan dia bukan orang yang kukasihi. Dan akan terjadi bahawa di mana telah dikatakan kepada mereka, Kamu bukan umatku, disitulah mereka akan dipanggil anak-anak Allah yang hidup. Yesaya juga telah berseru tentang umat Israel. Walaupun bilangan anak Israel seperti pasir di tepi laut, hanya segelintir baki akan diselamatkan.
Karena Tuhan akan menjalankan hukumannya di atas bumi dengan segera dan muktamad. Samalah seperti kata Yesaya sebelum itu. Sekiranya Tuhan alam semesta tidak membiarkan keturunan kita hidup, kita tentu telah menjadi seperti Sodom, tentu kita seperti Gomora. Jadi, apa yang akan kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa asing yang tidak mengejar perbenaran telah mendapatinya, yaitu perbenaran berasaskan iman. Sebaliknya orang Israel yang mengejar perbenaran berasaskan hukum tidak dapat mencapainya. Mengapa tidak? Karena mereka mengejarnya bukan dengan iman, tetapi seolah-olah dengan mengamalkan kerja amal. Mereka tersandung pada batu sandungan. Sebagaimana telah tersurat, Aku telah meletakkan di Sion seketul batu yang menyebabkan orang tersandung, dan sebuah batu pejal yang membuat mereka terjatuh, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan diaibkan. Roma bab 10. saudara-saudaraku, hasrat hatiku dan doaku kepada Allah tentang orang Israel ialah semoga mereka akan diselamatkan. Aku dapat memberikan kesaksian bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Allah, tetapi kesungguhan mereka tidak berasaskan pengetahuan yang benar. Oleh sebab mereka tidak mengetahui perbenaran yang datang daripada Allah, dan mereka berusaha menegakkan perbenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tunduk kepada perbenaran Allah. Kristus ialah titik tamat hukum, supaya perbenaran didapati oleh setiap orang yang beriman. Musa telah menulis tentang perbenaran berasaskan hukum Taurat. Sesiapa yang melakukan hal-hal ini akan hidup mengikutnya. Tetapi perbenaran berasaskan iman berkata demikian, jangan bertanya dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga untuk membawa Kristus turun? Atau siapa yang akan turun ke alam kubur untuk membawa Kristus naik daripada kematian? Apakah yang dikatakan? Firman itu begitu dekat denganmu, di mulutmu dan dalam hatimu, yaitu firman tentang iman yang kami istiharkan. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Kerana dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, Sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan diaibkan. kerana tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dengan orang Yunani, kerana Tuhan yang sama berkuasa atas semuanya dan melimpahkan berkat ke atas semua yang menyeru kepadanya. Kerana, Sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. jadi, bagaimana mereka dapat menyeru kepadanya, sedangkan mereka tidak beriman kepadanya? Dan bagaimana mereka dapat beriman kepadanya, sedangkan mereka tidak pernah mendengar tentangnya? Dan bagaimana mereka dapat mendengar sedangkan tiada sesiapa pun yang mengkabarkan tentangnya? Dan bagaimana orang dapat mengajar kecuali dihantar? Sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Alangkah indahnya kaki mereka yang membawa berita baik. Akan tetapi, tidak semua yang mahu menerima berita Injil itu. Sebagaimana kata Yesaya, Tuhan, siapa yang percaya akan perkabaran yang kami sampaikan? oleh itu, iman datang daripada mendengar perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Tetapi aku bertanya, tidakkah mereka mendengar? Tentu sekali. Suara mereka telah tersebar ke serata bumi, dan kata-kata mereka telah sampai ke hujung dunia. Sekali lagi aku bertanya, tidakkah orang Israel mengerti? Pertama Musa berkata, Aku akan membuatmu iri hati dengan orang yang bukan satu bangsa. Aku akan membuatmu marah dengan satu bangsa yang tidak mengerti. kemudian Yesaya lantang berkata, Aku telah ditemui oleh mereka yang tidak mencariku. Aku menyatakan diriku kepada orang yang tidak memohon kehadiranku. tetapi kepada orang Israel dia berkata, Sepanjang hari telah kuhulurkan tanganku kepada bangsa yang ingkar dan keras kepala. Roma bab 11. oleh itu aku bertanya, adakah Allah telah menyingkirkan umatnya? Sama sekali tidak.
Aku sendiri seorang berbangsa Israel, keturunan Abraham, daripada suku Benyamin. Allah tidak menyingkirkan umatnya yang telah dipilihnya dari dahulu. Tidakkah kamu tahu apa yang telah tersurat dalam kitab suci, di dalam petikan tentang Elia, betapa dia mengadu kepada Allah tentang Israel? Ya Tuhan, mereka telah membunuh nabi-nabimu dan meruntuhkan mazbamu, dan hanya aku yang tinggal, dan mereka sedang berusaha untuk mengambil nyawaku. Dan apakah jawaban Allah kepadanya? Aku telah menyimpan untuk diriku 7.000 orang yang tidak bertekuk lutut kepada Baal. Begitu jugalah pada zaman ini, ada baki yang dipilih berasaskan kasih kurnia. Jika dengan kasih kurnia, maka tidaklah lagi dengan kerja amal. Sekiranya masih dengan kerja amal, kasih kurnia bukanlah kasih kurnia lagi. Jadi, bagaimana? Apa yang dicari Israel dengan begitu bersungguh-sungguh tidak didapati oleh mereka, tetapi orang pilihan mendapatinya. Yang lain telah dikeraskan hatinya, sebagaimana telah tersurat. Allah telah membuat mereka tidak sedar, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, sampailah hari ini. Dan Daud berkata, Semoga meja perjamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, batu sandungan dan balasan kepada mereka. Kelamkan mata mereka agar tidak dapat melihat, dan bongkokkan belakang mereka selama-lamanya. oleh itu aku bertanya, adakah mereka tersandung dan tidak dapat bangun semula? Sama sekali tidak. Sebaliknya, karena pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, penyelamatan telah datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat Israel iri hati. Tetapi jika pelanggaran Israel bermakna kekayaan bagi dunia, dan kerugian mereka bermakna kekayaan bagi orang bukan orang Israel, betapa bergandanya lagi kekayaan yang akan dibawa oleh ketaatan mereka. Sekarang aku berkata kepadamu, wahai bangsa asing, oleh sebab aku ini rasul kepada orang bukan orang Israel, aku membesarkan pelayananku, dengan harapan dapat menimbulkan iri hati bangsaku sendiri dan menyelamatkan sesetengah mereka. Jika penyingkiran mereka mendatangkan perdamaian bagi seisi dunia, lebih-lebih lagilah kalau mereka diterima semula oleh Allah. Bukankah hal ini seperti hidup kembali selepas mati? Sekiranya gumpalan pertama suci, maka sucilah seluruh adunan. Jika suci akar pokok, maka demikian jugalah cabang-cabangnya. Andainya beberapa cabang itu dipatahkan, dan kamu walaupun pucuk zaitun liar, dicantumkan lalu berkongsi akar dengan pokok zaitun yang subur itu, janganlah bercakap besar kepada cabang-cabang lain. Kalau kamu bermegah juga, ingatlah bahwa bukan kamu yang menyokong akar, tetapi akar yang menyokong kamu. Ketika itu kamu akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicantumkan. Memang benar, oleh sebab tidak beriman, cabang-cabang itu dipatahkan, dan kamu dapat berada di situ karena iman. Janganlah angkuh, sebaliknya takutlah. Karena jika Allah tidak mengampuni cabang-cabang tabi'i itu, Dia tidak akan mengampunimu juga. Oleh itu, fikirkanlah belas ihsan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasan kepada mereka yang terjerumus, belas ihsan kepada kamu, asalkan kamu berterusan dalam belas ihsannya. Jika tidak, kamu juga akan dibuangkan. Mereka juga, jika mengubah sikap tidak percaya, akan dicantumkan semula, karena Allah berupaya berbuat demikian. Kalau kamu yang telah dipotong dari pokok zaitun liar dapat dicantumkan ke pokok zaitun yang baik dan berbeza tabi'inya, lebih-lebih lagilah cabang-cabang tabi'i itu dapat dicantumkan ke pokok zaitunnya sendiri. Saudara-saudaraku, aku tidak mahu kamu jahil tentang rahasia ini, supaya kamu tidak berasa megah. Sebahagian daripada orang Israel telah menjadi keras hati, sehingga genap jumlah bangsa asing telah masuk. Kemudian seluruh orang Israel akan diselamatkan, sebagaimana yang telah tersurat. Penyelamat akan datang dari Sion, dan dia akan menjauhkan kemungkaran daripada Yakub. Kerana inilah perjanjianku dengan mereka, ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Dari segi Injil, orang Israel dimusuhi keranamu, tetapi dari segi pilihan, mereka dikasihi kerana nenek moyang mereka. Kerana kurnia dan panggilan Allah tidak akan ditarik kembali selama-lamanya.
Sebagaimana kamu dahulu ingkar kepada Allah, namun kini telah mendapat belas kasihan karena keingkaran mereka. Demikian jugalah mereka yang kini telah ingkar, melalui belas kasihan yang kamu peroleh, mereka juga mungkin mendapat belas kasihan. Allah telah mengeraskan hati mereka dalam keingkaran, supaya Dia dapat mengasihani semuanya. Oh, betapa kaya kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Penghakimannya tidak terduga, dan jalan-jalannya tidak mungkin diselami. Karena siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberinya sesuatu, maka dia harus membalasnya? Segala-galanya daripada Dia, melalui Dia, dan kepada Dia. Bagi Allah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Roma bab 12. Oleh itu, saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu, demi belas kasihan Allah, supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Itulah ibadat yang wajar. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diridainya, dan yang sempurna. Aku berkata kepada setiap orang daripadamu, melalui kasih kurnia yang diberikan kepadaku, janganlah nilai dirimu lebih tinggi daripada sepatutnya, sebaliknya nilailah dirimu sewajarnya, selaras dengan kadar iman yang telah diberikan Allah kepada setiap orang. Sebagaimana tubuh manusia terdiri daripada beberapa anggota yang berbagai-bagai tugasnya, dan bukan semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Begitu jugalah kita yang ramai ini, semuanya anggota satu tubuh dalam Kristus, dan saling memiliki. Kita mempunyai kurnia yang berlainan menurut kasih kurnia yang diberikan kepada kita. Sekiranya kita dianugerahi kurnia untuk bernubuat, maka bernubuatlah menurut kadar iman kita. Kalau untuk melayani, gunakanlah dalam pelayanan kita. Jika untuk mengajar, gunakanlah dalam pengajaran. Orang yang dianugerahi kurnia untuk menasihati, hendaklah dia menggunakannya dalam memberikan nasihat. Kalau untuk memberi, lakukanlah dengan murah hati. Kiranya untuk memimpin, berilah pimpinan dengan bersungguh-sungguh, dan jika untuk menunjukkan belas kasihan, lakukanlah dengan sukacita. Kasih hendaklah bersih daripada pura-pura. Bencilah kejahatan, berpeganglah kepada kebaikan. Hendaklah kamu bersikap baik dan mengasihi sesama sendiri dengan kasih persaudaraan, serta saling menghormati dan mengutamakan. Jangan biarkan kerajinanmu berkurangan. Hendaklah semangat rohanimu tetap berkobar-kobar, sentiasa abdikan diri kepada Tuhan. Bergembiralah dalam harapan, tabah menghadapi kesusahan, dan terus-menerus berdoa. Berilah bantuan untuk memenuhi keperluan orang saleh, dan berikan tempat menumpang. Pohonlah berkat bagi orang yang menganiaya kamu, dan jangan kutuk mereka. Bergembiralah dengan orang yang bergembira, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersatu hatilah sesama kamu. Jangan tinggi hati, sebaliknya bergaullah dengan golongan yang sederhana. Jangan anggap dirimu bijaksana. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Perhatikan apa yang baik di mata semua orang. Setakat yang mungkin, jika dalam keupayaanmu, hiduplah dalam damai dengan semua manusia. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah berusaha membalas dendam. Serahkanlah kepada kemurkaan Allah, kerana telah tersurat, Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalas. demikian firman Tuhan. Oleh itu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika dia dahaga, beri dia minum. Kerana dengan berbuat demikian, kamu menimbunkan bara api ke atas kepalanya. Jangan ditewaskan oleh kejahatan, tetapi tewaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma bab 13. Setiap orang harus tunduk kepada pihak berkuasa, kerana tidak ada kekuasaan yang tidak datang daripada Allah.
dan pihak berkuasa yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang menentang pihak berkuasa menentang peraturan Allah, dan sesiapa yang menentang membawa hukuman ke atas dirinya. Pemerintah tidak menakutkan orang yang berbuat baik, hanya mereka yang berbuat jahat. Inginkah kamu bebas daripada rasa takut terhadap pemerintah? Lakukan kebajikan, pasti kamu akan dipujinya. Pemerintah adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk membawa kebaikan kepadamu. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan, wajarlah kamu takut, kerana pedang yang dibawanya tentu sekali untuk digunakan. Pemerintah adalah hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk menjalankan pembalasan dengan menimpakan kemurkaan Allah ke atas orang yang berbuat jahat. Oleh itu tunduklah, bukan hanya karena takut dimurkai Allah, tetapi juga karena menurut hati nuranimu sendiri. Dengan sebab itu jugalah kamu harus membayar cukai. Pemerintah ialah penjawat yang ditugaskan Allah untuk mengendalikan hal itu. Oleh itu, bayarlah apa yang wajar dibayar kepada setiap pihak. Sekiranya cukai, bayarlah cukai. Sekiranya hasil, bayarlah hasil. Dan takutilah orang yang patut ditakuti, dan hormatilah orang yang patut dihormati. Jangan berasa terhutang apa-apa kepada sesiapapun, kecuali kasih mengasihi. Kerana seseorang yang mengasihi sesama manusia telah memenuhi hukum. Kerana perintah-perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ingini milik orang lain, dan perintah-perintah yang lain adalah terangkum dalam perintah ini. Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Oleh itu, kasih memenuhi hukum. Kamu tahu bahawa sudah sampai waktunya kamu bangun dari tidur, karena kini penyelamatan lebih dekat lagi kepada kita daripada dahulu, ketika kita baru beriman. Malam sudah hampir berlalu, dan siang hampir tiba. Oleh itu, lucutkanlah segala kerja kegelapan, dan kenakan kelengkapan senjata cahaya. Ikutlah tingkah laku yang wajar, sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk, jauhi noda dan pencabulan, singkirkan pergaduhan dan iri hati. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata, dan jangan hidup mengikut sifat tabii untuk memuaskan hawa nafsu. Roma bab 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa menghakimi hal-hal yang boleh dipertikaikan. Ada orang yang yakin dia boleh makan semua jenis makanan, tetapi ada juga orang yang lemah imannya dan hanya makan sayur-sayuran. Namun demikian, orang yang makan semua jenis makanan janganlah menghina orang yang tidak makan sesuatu. Dan orang yang tidak makan sesuatu, janganlah menghakimi orang yang makan semua jenis makanan, kerana Allah telah menerima dia. Siapakah kamu maka berani menghakimi hamba orang lain? Sama ada dia tetap berdiri atau jatuh, terpulanglah kepada tuannya. Malah dia akan tetap berdiri, kerana Tuhan berkuasa membuatnya tetap berdiri. Ada orang yang mengutamakan hari tertentu daripada yang lain, dan ada pula yang menganggap semua hari sama baiknya. Setiap orang harus membuat keputusan bagi dirinya sendiri, selaras dengan keyakinannya. Mereka yang mengutamakan hari-hari tertentu berbuat demikian untuk menghormati Tuhan. Mereka yang makan semua jenis makanan melakukannya untuk menghormati Tuhan, kerana mereka mengucap syukur kepada Allah. Manakala mereka yang tidak makan beberapa jenis makanan juga melakukannya untuk menghormati Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah. Tiada seorang pun dalam kalangan kita yang hidup bagi diri sendiri, dan tiada seorang pun dalam kalangan kita yang mati bagi diri sendiri. Jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Oleh itu, baik kita hidup maupun mati, kita ialah milik Tuhan. Kristus mati dan bangkit lalu hidup semula untuk menjadi Tuhan kepada yang mati dan yang hidup. Mengapakah kamu menghakimi saudaramu? Dan mengapa kamu menghina saudaramu? Kita semua akan berdiri di hadapan takhta penghakiman Allah.
Kerana telah tersurat, Demi aku yang hidup, Tuhan berfirman, setiap orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan setiap lidah akan mengaku kepada Allah. nyatalah bahwa setiap orang daripada kita akan dipertanggungjawabkan memberi pernyataan tentang dirinya kepada Allah. Oleh itu, janganlah lagi kita menghakimi sesama sendiri. Sebaliknya, bertekadlah tidak akan membuat saudaramu tersandung atau terjatuh. Dalam Tuhan Yesus, aku tahu dan percaya bahwa tiada sesuatu pun yang najis. Namun demikian, sesuatu menjadi najis bagi seseorang yang menganggapnya najis. Sekiranya saudaramu bersedih kerana sesuatu yang kamu makan, maka kamu tidaklah lagi hidup berasaskan kasih. Jangan mudaratkan sesiapa disebabkan makananmu, kerana Kristus telah berkorban nyawa untuk dia juga. Jangan sampai sesuatu yang kamu anggap baik disebut sebagai kejahatan. Kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi soal perbenaran dan kesejahteraan, serta kegembiraan dalam Roh Kudus. Orang yang mengabdikan diri kepada Kristus dengan cara ini akan diridai Allah dan disukai manusia. Oleh itu, marilah kita mengejar hal-hal yang membawa kesejahteraan dan yang membina kebaikan sesama sendiri. Jangan rosakkan rancangan Allah semata-mata kerana makanan. Semua makanan adalah suci, tetapi seseorang dianggap bersalah sekiranya sesuatu yang dimakannya menyebabkan orang lain tersandung. Sebaik-baiknya, jauhilah makan daging atau minum air anggur atau apa sahaja yang dapat melemahkan saudaramu. Apa yang kamu percayai, percayailah sendirian di hadapan Allah. Diberkatilah orang yang tidak perlu mengadili dirinya tentang sesuatu yang dipercayainya benar. Sebaliknya, seseorang yang makan sesuatu dengan perasaan was-was adalah bersalah kerana perbuatannya itu tidak berasaskan iman. Segala yang tidak berasaskan iman itu adalah dosa. Roma bab 15. Yang kuat dalam kalangan kita hendaklah menampung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan hanya menyukakan hati sendiri. Setiap orang antara kita haruslah menyukakan hati sesama saudaranya demi kebaikannya supaya dia menjadi teguh. Kristus tidak menyukakan hatinya sendiri. Sebaliknya telah tersurat, Segala celaan daripada mereka yang mencelamu telah menimpaku. segala yang tersurat pada masa dahulu adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita, supaya melalui kesabaran dan penghiburan daripada kitab suci itu, kita mendapat harapan. Semoga Allah yang memberikan kesabaran dan galakan, mengurniaimu perpaduan yang sama terhadap satu sama lain, menurut Kristus Yesus. Dengan demikian, dapatlah kamu dengan sebulat hati dan suara memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah satu sama lain, sebagaimana Kristus telah menerima kita, demi kemuliaan Allah. Sekarang aku berkata kepadamu, bahwa Yesus Kristus telah menjadi hamba kepada umat yang bersunat demi kebenaran Allah, untuk meneguhkan janji yang telah dibuat kepada nenek moyang kita. Dan supaya bangsa-bangsa lain juga memuliakan Allah kerana belas kasihannya, sebagaimana telah tersurat, Kerana itulah aku akan memuliakanmu dalam kalangan bangsa lain, menyanyikan pujian bagi namamu. Seterusnya dikatakan lagi, Bergembiralah semua bangsa bersama umatnya. kemudian, Pujilah Tuhan, hai semua bangsa. Pujilah Dia, hai kamu semua manusia. Yesaya menyampaikan juga, Tunas Isai akan muncul. Dialah yang bangkit memerintah bangsa-bangsa. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kesejahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang aku yakin tentangmu, saudara-saudaraku, bahwa kamu juga penuh dengan kebaikan dan pengetahuan serta dapat saling menasihati. Namun begitu, saudara-saudaraku, aku telah menulis kepadamu dengan lebih tegas tentang hal-hal tertentu kerana kasih kurnia yang telah dirahmati Allah kepadaku, untuk menjadikan aku hamba Kristus Yesus
bagi bangsa-bangsa lain dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya persembahan bangsa-bangsa lain itu diterima Allah, disucikan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, aku dapat berbangga dalam Kristus Yesus tentang hal-hal berkaitan Allah. Aku tidak akan berani bercakap tentang sesuatu selain yang telah dilakukan oleh Kristus melaluiku, dengan kata-kata dan perbuatan untuk menjadikan bangsa-bangsa lain itu taat, dalam bentuk tanda dan keajaiban besar dengan kuasa Roh Allah. Dari Yerusalem dan sekitarnya sampai ke Ilirikum, aku telah mengkabarkan Injil Kristus dengan sepenuhnya. Aku ingin mengkabarkan Injil ini ke tempat-tempat nama Kristus belum disebut orang. Dengan demikian, aku tidak membina di atas tapak yang telah diletakkan oleh orang lain. Sebagaimana yang telah tersurat, Mereka yang belum pernah mendapat kabar tentangnya akan melihat, dan mereka yang belum pernah mendengar akan mengerti. itulah sebabnya selalu sahaja tergendala hasratku hendak mengunjungimu. Namun sekarang, karena tiada lagi tempat bagiku di sini, dan sudah bertahun-tahun aku ingin melawatmu. Aku berharap dapat singgah di tempatmu ketika aku ke Spanyol dan dapat bertemu denganmu. Aku juga berharap kamu akan membantuku meneruskan perjalanan ke sana setelah sejenak aku bergembira bersamamu. Tetapi kini, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk membawakan bantuan kepada orang saleh. Orang Makedonia dan Akaya telah membuat keputusan turut membantu orang saleh yang miskin di Yerusalem. Ini dilakukan mereka dengan rela hati, malah mereka menganggapnya suatu kewajiban. Karena jika bangsa-bangsa lain telah mendapat bahagian bersama orang Yahudi dalam hal-hal rohani, maka seharusnyalah mereka berbakti kepada orang Yahudi dalam hal-hal lahiriah. Setelah menjalankan tugas ini dan menyerahkan apa yang telah dikumpulkan, aku akan belayar ke Spanyol dan singgah di tempatmu. Aku yakin bahwa apabila ke tempatmu, aku akan datang dengan berkat Kristus yang melimpah. Saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu, demi Tuhan Yesus Kristus dan demi kasih daripada Roh Kudus, berdoalah bersungguh-sungguh bersamaku kepada Allah bagi diriku, supaya aku terhindar daripada orang yang tidak beriman di Yudea, dan supaya bantuan yang kubawakan ke Yerusalem ini disambut baik oleh orang saleh di situ. Supaya dengan izin Allah, aku sampai di tempatmu dengan gembira dan dapat berehat bersamamu. Semoga Allah, sumber kesejahteraan, menyertai kamu semua. Amin. Roma bab 16. Aku amanahkan kepadamu Febi, saudari kita, seorang yang mengabdikan diri kepada jemaah di Kengkria, supaya kamu menyambutnya dalam Tuhan, sebagaimana yang wajar di antara orang saleh, serta membantunya apabila dia memerlukan pertolonganmu, karena dia telah menolong ramai orang, termasuklah aku. Sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, rakan-rakan seperjuanganku dalam Kristus Yesus. Mereka telah bergadai nyawa untukku. Bukan aku sahaja yang terhutang budi kepada mereka, malah seluruh jemaah daripada bangsa-bangsa lain. Salam kepada jemaah yang berhimpun di rumah mereka. Salam kepada Epinitus, saudara yang kukasihi, orang yang pertama beriman kepada Kristus di Asia. Salam kepada Maria yang telah bertungkus lumus untukmu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudara sebangsaku dan teman-temanku di dalam penjara. Mereka ialah orang terkemuka di antara para rasul dan yang telah menerima Kristus sebelumku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, rakan seperjuangan kamu dalam Kristus, dan juga kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang diperkenan dalam Kristus. Salam kepada Aristobulus dan seisi rumahnya. Salam kepada Herodion saudara sebangsaku. Salam kepada Narkisus sekeluarga yang hidup dalam Tuhan. Sampaikan salamku kepada Trifena dan Trifosa yang telah berpenat lelah dalam Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang juga telah bertungkus lumus dalam Tuhan. Salam kepada Rufus hamba yang terpilih dalam Tuhan, dan kepada ibunya
yang telah menjadi ibu juga kepadaku. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuannya Olimpas, serta semua orang saleh yang bersama mereka. Bersalam-salamanlah dengan ciuman suci. Jemaah-jemaah Kristus berkirim salam kepadamu. Saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu, berwaspadalah terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan menyesatkan orang daripada ajaran yang telah kamu terima. Berpalinglah daripada mereka. Orang demikian bukanlah hamba Tuhan Kristus, tetapi hamba kepada hawa nafsu mereka sendiri. Mereka memperdaya hati orang yang lurus dengan kata-kata yang manis. Semua orang telah mengetahui ketaatanmu. Oleh itu, aku bergembira tentangmu. Aku mahu kamu bijak dalam kebaikan, serta bersih daripada kejahatan. Allah, sumber kesejahteraan, akan segera membuat iblis hancur di bawah kakimu. Semoga kasih kurnia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Timotius, rakan seperjuanganku, berkirim salam kepadamu. Begitu juga Lukius, Yason, dan Sosipater, kawan-kawan sebangsaku. Aku, Tertius, yang menulis surat ini, juga berkirim salam kepadamu dalam Tuhan. Gaius, yang memberiku tempat menumpang serta semua jemaah yang berhimpun di rumahnya, berkirim salam kepadamu. Salam juga daripada Erastus, bendahara kota, dan Kuartus, saudara kita. Semoga kasih kurnia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Sekarang, kepada Dia yang berkuasa meneguhkan kamu menurut Injil yang kusampaikan dan perkabaran tentang Yesus Kristus menurut pernyataan rahasia yang tersembunyi sejak permulaan dunia. Tetapi kini telah dinyatakan dan melalui nubuat-nubuat dalam kitab suci telah disampaikan kepada semua bangsa menurut perintah Allah yang kekal, supaya mereka dibawa mentaati iman. Kepada Allah sahaja yang penuh bijaksana, segala kemuliaan melalui Yesus Kristus selama-lamanya. Amin.